Sebut betul-betul. 苹果 Yes. 苹果 means buah apple. Buah apple. So sekarang kalau awak nak bagi tahu Laushe, ini ialah buah apple. Macam mana? 这是果。 对. Tetapi kan tadi Laushe ada dengar ada seorang sebut 这是 betul tak? 对吗？这是苹果。CH ZH sebutkan dia sebagai huruf J. Pronounced as J. 这对，很好 very good. Okay, what about that is apple? That is apple. 那是苹果。对，很好。那是苹果。苹果。那是苹果。对。Yes, Laushe suka bila awak baca awak laju-laju. Because actually dia macam nak mimicking. Yes. Okay lah. Ada satu benda Laushe nak ajar. iPhone kan, iPhone bukankah dia produk Apple? Apple kan? Nama dia pun ada pinggul tau. Okay. Contoh, dalam Mandarin, telefon kita panggil Shouji. Tengok mulut Laushe baca macam mana? Shouji. Laushe, Shouji ni maksudnya mesin cakap Show ni cakap. Mesin cakap. Ya, Laushe tahu awak translate satu-satu. Okey, cakap tu kita panggil dia shuo. Okey. Shuo means speak. Cakap. Shuo speak. Okay. Speak bercakap. Manakala show dekat sini means tangan. Hand. Tangan. Lain. Gadget tangan. Awak pegang telefon guna apa? Tangan kan? Ya. Shouji. Tangan. Gadget tangan. Gadget tangan. So kalau gadget tangan tu model dia adalah Apple. So awak sebut saja 苹果手机 Apple phone. Nampak tak? Nampak? Boleh? Ada nampak? 苹果 Mana huruf N Laushe? 苹果手机 Yes. So maksudnya Apple phone lah. Tiba-tiba Laushe mentang-mentang lah dia pakai iPhone, dia main iPhone je dekat sini. Okay, Samsung. Samsung kita panggil dia Samsung. Apa? Bukan Samsung. Bukan Samsung. San tu adalah number 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Samsung membawa maksud star. Bintang. Zaman dulu kan, Samsung ni adalah produk yang macam 3 bintang tu dah paling tinggi tau. So dia tersilap dia letak Samsung. Telefon 3 bintang. Tiba-tiba boleh letak lagi 4 bintang, 5 bintang. Okay, so Samsung 3 star lah. Samsung. Kalau saya nak tanya satu phone ni, this one. Awak panggil apa ni? Cuba bagi tahu kat Laushe. Xiaomi ke? Laushe dengar kan? Laushe tak tahu lah Laushe seorang ke dengar. Laushe dengar orang panggil Xiaomi, betul tak? Xiaomi. Betul. Kalau dia panggil Xiaomi maksudnya dia tak belajar Mandarin. Kalau awak belajar Mandarin, awak baca apa tu? Xiaomi. Markah. Xiao maksud dia kecil, small. Mi peminat, fans, peminat kecil. Pipi Laushe saya kan adalah Xiaomi Pipi Laushe tau. Peminat kecil Pipi Laushe gitu. Mimbai. Nampak tak beza belajar Mandarin tak belajar Mandarin? Laushe kenal. Awak baca apa? Jangan tipu Laushe. Laushe tahu awak baca Xiaomi before this. Okay, Karimah.
可以。Yes, macam gitu saja. Lausha tak pergi further lah, saja sentuh-sentuh je. Okey lah, jom. Kita pergi kepada the next part pula. Grammar seterusnya, grammar ni senang je, kacang je. Lausha akan bantu awak belajar sampai awak rasa, kacang je lah. Okey, muka slide 3. Ma. This one dah belajar, Lausha emphasize lagi lah. Tiny suka guna ma kan? Okay, ma yang neutral tone ni adalah ma apabila awak gunakan dia untuk tanya soalan. Dalam suara, soalan sahaja. Ada ma, soalan sahaja. Okey, sekarang Lausha tanya awak, ma kat mana? Belakang. Sekali. Apa letak depan, Lausha ketuk dia. Okey. Okay. So ma ni sebenarnya dia nak indicate something tau. Indicate something which is bila awak indicate that thing, dia jadi soalan benda tu. Dia termasuk juga dalam 5W1H. Dia termasuk dalam tu. Apakah, mengapakah, di manakah, berapakah, bagaimanakah dia termasuk dalam tu? Ma. So apabila dia termasuk dalam tu, awak nak guna ma, awak tak boleh ada benda tu bersama dalam satu ayat. Contoh berapakah, mengapakah semua tak boleh ada dengan ma. Tak boleh ada dengan ma dalam satu ayat. Sebab dia juga membawa maksud kata tanya. Okey, Mimbai ma. Mimbai. Dia kata, ni syama ma, awak letak ma kat belakang. Tu salah. Okey, tu Lausha ada perasan dalam TikTok penggunaan ma. Yang tu salah. Jangan follow. Okey. Ni, tengok contoh yang pertama Contoh yang pertama. Ni shi Malaysia ren ma. Ni shi Malaysia ren ma. Tengok ma penggunaan dia kat belakang. Sebenarnya ma ni membawa maksud, ni boleh salib. Ke ataupun kah. Ni Lausha ada lah emphasize dalam seksi 1 ni. Ataupun dalam English awak boleh guna or not lah. Or not. Okay. Ni shi Malaysia ren ma. Apa maksud dia? Boleh tak tolong translate kat Lausha? Awak orang Malaysia ke? Awak orang Malaysia Ada ke? orang tinggal shi. Awak ialah orang Malaysia. Very good. 10 markah. So Lausha nak awak bagi tepukan tau dekat diri awak. Kenapa? Awak tengok sendiri diri awak. Daripada awak belajar kosong, zero sampai hero. Awak boleh faham teks tu. Banggalah sikit dah boleh faham teks tu. Aku boleh translate lah. Macam gitu. Okay lah, we go to the next one. Number 2. Ni shi Zhongguo ren ma. Apa maksud dia? Awak ialah China. Orang Cina ke? Yes. Awak ialah orang Cina ke? Dia orang China ke? Very good. Okay lah, tengok sentence number 3. Ni shi lao shi ma? Soalan dia? Awak ialah cikgu ke? Good. Jangan hao. Okay lah. Selesai, semua jelas tak? Jelas tak soalan dia? Jelas. Yes, Han Hao, very good. Apabila awak jelas dengan soalan dia, awak pun kena tahu macam mana nak jawab dia. Nak jawab dia, ada jawapan positif, ada jawapan negatif. Kalau nak senang, jawab positif. Nak senang, jawab positif. Ni shi Malaysia ren ma. Jawapan apa? 我是中国人，我是马来西亚人。Titik. Jangan ambil lagi ma kat belakang. Jangan ambil lagi ma kat belakang. Okey, ini adalah jawapan positif. Positif. Okey, kita cuba jawapan positif dulu. Okey lah. Tengok contoh nombor 2. 你是中国人吗? Apa jawapan awak? Positive answer. 我是中国人。 Awak jangan tanya balik ma kat belakang tu. Full stop dekat sini je. Full stop dekat sini je. Nak jawab jangan ambil ma kat belakang. Okey. 你是中国人吗? 我是中国人。 Okey. 你是老师吗? 我是老师。 Titik. Okey. Titik dalam Mandarin ni dia macam nombor kosong tau. Dia besar titik dia.
Okey. So dekat sini kalau nak bagi negatif punya answer pula lah, kita cari negatif punya answer. 你是马来西亚人吗？我我不是， very good， 不是非常好。我我不是不是家人，人，弟弟，弟弟。OK， 你是中国人吗？我我不是中国人，很好，very 中 good。国人，你是老师吗？我是老师，不是，我不是老师。不 OK，是老师，明白吗？明白？拜。 And ada satu lagi cara yang awak boleh guna. Satu lagi cik. Kita 老师 ajar semua. Okay, 你是老师吗? Okay, awak tak nak jawab jawapan positif dengan negatif ni? Awak tak nak? Awak nak declare the right answer. Which is mean, saya adalah pelajar. 学生，我是我是学生， Okay, 明白吗？关神，明白。 Yes, very good. Nampak tak? Dekat sini Lausha bantu awak in case awak exam. Awak macam dia tanya soalan, nak jawab apa-apa dah belajar dalam Mandarin. Tak ingat. Jawab positif dengan negatif punya answer. Mimbai mah? 明白， Nampak tak? Senang tak? Senang kan? 那 Okey lah, ada soalan tak? Ya, wenti mah? 有问题，有，问题， Ya, wenti lah. Tolong screenshot hantar ke grup. Lausha nak part ni awak semua faham jelas. 好了， Okey, 谢谢你. Kita pergi kepada seterusnya pula. Okey. Kita tengok sikitlah beberapa contoh penggunaan ma ni yang awak dah pernah belajar dalam ni hao ma, betul tak? Ni hao ma, wo hen hao. Apa maksud ni hao ma? 好are you？ Okey, how are you? Ataupun kalau awak nak translate satu-satu, awak baik ke? Awak baik tak? You good or not? Okey, so dia akan jawab dengan wo hen hao. Saya sangat baik. Ni ne? Awak pula? 我我不不了， Contohlah, Izzah tanya Syah tau. Syah pun baik juga tau. Keadaan dia baik juga. So Syah nak jawab, saya juga sangat baik. So kena guna yeah. Yeah. Awak jangan ya dekat situ. Yeah. 也我也也我也很好。我也我也很好， Yes. I'm also very good. Ataupun saya juga sangat baik. Okay. Jelas tak dekat sini? Mimbai mah? 明白？好，来，kita cuba sekejap. 来，吉汉，你好吗？我很好，你呢？我也很好。Okay, good job. Nice. Krish, tolong tanya Izzah kejap. 你好吗？我很好，你呢？我也很好。很好. Very good. Good job. Nice. Okay. Lah, we go to contoh seterusnya. Dekat sini, Lausha nak bagi contoh yang awak dah biasa dengar Lausha sebut tau. And ada yang awak tak familiar juga. So, kena tulis lah. Nak tulis senang, tak nak tulis pun tak apa. Screenshot. Okay, Lausha okay, 好，明白。来，可以吗？可以吗？Apa maksud dia? Can or no？ Yes, can or not? Can or not? Boleh tak? Boleh tak? 可以 So, kalau boleh nak jawab apa? 可以，可以， Tak boleh? 不可以？不可以，不可以。 Okay, 好。来，对吗？Apa maksud 对？ betul ke? Tanya apa tu? Betul ke? Betul ke? Kalau betul, jawab apa? 对， Kalau tak betul, 不对，对， okey, je tau. Tadi dah belajar, je tau. Apa maksud je tau? tahu, tahu, Ya, betul. tahu.哦， Tahu, je tau. tahu。 Okey, Tahu. so dia tanya kat sini, tahu tak? Je tau mah, Je tadi tahu. Lausha bagi contoh kan? So, kalau awak tahu, je tau. 知 Kalau awak tak 道， tahu, 不知不知道道。 okey, same goes to should. Should dekat sini membawa maksud ialah kan? So, is lah, is. Dekat sini. So, bila nak tanya soalan dia akan jadi is it? Is it? Oh, iya? Ya ke? Macam gitu. So, kalau orang tanya, 是吗? Kalau ya, 是. 是， Tak ya, 不是，不是，不是， awak jangan pushy pula. 不是. Okey, 好来。
Hao lema apa tu? Dah ke belum? Very good Izzah. Dah ke belum? Maksud Lausha tanya. Hao lema, are you done or not? Are you done or not? Okey, kalau awak dah, jawapan dia hao le. Hao le. Kalau awak belum, apa ajar hao le? Lausha tak ada ajar. Awak Hao le. jangan cakap pakai Lausha ajar. Lausha tak ajar. Tulis dekat situ. Hai Mei. Hai. Ni. Oh, hai. Maksud dia not yet. Still not yet lah. Masih belum. Masih belum. Masih belum. Okey. Sebab ni Lausha nak bagi tahu bukan semua benda awak boleh jawab positif negatif answer lah. Okey, because this one melibatkan le. Le adalah past tense. So past tense dia more kepada nak tahu bila benda tu dah berlaku, dia mesti akan ada past tense. Penggunaan past tense lah, dia akan berubah. Tak ada boleh guna pu dah. Okey. So yao maksud dia Yes. nak. Nak ke? Nak ke tak nak? Yao. Kalau nak cakap yao. Kalau tak nak cakap Yao. yao. Okey. Bye Ma. Bye. Okey, ni belajar beberapa perkataan baru. Very good, nice. Kejap dah masa kita. Ada setengah jam lagi kelas. Okey, kejap ya. Masa itu, Cik tambah-tambah belajar pula dengan Fifi Lausha. Tak terasa masanya. Nampak tak? Uji diri sendiri. Lah, kita pergi kepada grammar yang keempat pula. Okey, grammar yang keempat iaitu Shay. Cari grammar tu. Pergi cari semua. Duduk kat mana? Cari. Depan Shay belakang. membawa maksud Siapa? siapakah ataupun who. Dia duduk kat mana? Dalam sentence. Depan dan belakang. Okey. Yang tu kena ingat. Depan dan belakang sahaja. Siapa letak tengah lah saya cubit dia saja. Okey. So dekat sini adalah diwajibkan penggunaan shi. Shi. Yalah. Sebab tu Lausha kata shi tu penting tadi. Grammar yang penting. So shi penting awak kena ingat. Okey, soalan yang pertama kita tengok the first question which is 谁是李月? Who is Li Yue? Who is? Yes, Li Yue tu orang. Sekarang dia tanya, siapa ialah Li Yue? Dia kenal tak Li Yue? Tak kenal kan? So dia tanya, 谁是李月? Siapa ialah Li Yue? Sekarang, kita tengok contoh yang kedua pula. Apabila dia letak 谁 tu kat belakang. Okay, 他是谁? Nombor 2, ayat nombor 2 dengan 3 tu sama je tau. Dia beza tak sahaja. Mereka ialah siapa? Mereka. Dia. Apa tadi? Megat ke? Silap. Mereka dia. Megat kena denda ni megat ni. Okey. Dia. Apabila dia jadi mereka, dia mesti akan ada men dekat belakang dia all ulang suara. Dia mesti akan ada men dekat belakang. Membawa maksud tambahan plural. Tambahan orang kat belakang. Megat. Okey. Lai, 他是谁? Dia ialah siapa? Dia ialah siapa? Membawa maksud dia kenal orang tu, nama dia, contoh nama dia adalah Feifei. Tapi kan dia tak tahu Feifei ni siapa. So dia tanya, 他是谁? 他是老师. 明白吗? 明白。 So dia jawab apa? Dia ialah 老师。 cikgu. Nampak tak? Okey. So dekat sini awak ada dua cara, sama ada awak nak letak she dekat depan ataupun she dekat belakang. Konsep dia sama sahaja. A ialah siapa, siapa ialah A. Tu je. Kacang je. Hafal ayat tu. A ialah siapa, siapa ialah A. Tukarkan kepada Mandarin punya sentence. Khairi Ma? 可以。 Kalau Khairi, tolong translate. Siapa ialah Feifei? Boleh tak bagi Lausha ayat Mandarin? 谁李飞。大蛇飞飞。谁是菲菲？itu betul. Oh ya. Ya, listen. Okey lah, kita bagi contoh yang kedua pula.
Izzah. Izzah ialah siapa? Izzah ialah siapa? Izzah Shay. Izzah Shay Shay. Izzah. Izzah Shay. Yes, yang tu tepat. Izzah Shay. Okay. First dekat sini awak kena tengok struktur ayat. Tengok ayat Laosha tadi. Mandarin senang tahu. Siapa yang belajar Mandarin ikut bahasa Melayu, Laosha bagi tahu senang. Awak buat ayat bahasa Melayu, awak tukarkan pada Mandarin. Tu je. Contoh Laosha buat ayat tadi. A ialah siapa? Okay. Cuba awak buat dalam Mandarin dia. A Shay.对.明白吗？ Okay, siapa ialah A.明白吗？ Kan, Laosha dah katakan. Kacang je. Tengok. Yes. Apa beza ayat 2 dengan Okay, good job. Okay, so semua dah jelas kan? Pasal penggunaan share kan? Okay, kalau jelas, good job. Alhamdulillah. We go to this part lah. Laosha nak ajar this part pula. Okay, untuk dua karakter ni, dia membawa maksud ta. Ta tu membawa maksud dia. Tetapi ada beza penggunaan dia dekat sini. Pada karakter. Because dia akan divide kepada dua jenis dia lah. Sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan. Okay, cara nak ingat karakter dia ni adalah cara nak tulis karakter lah. That's why kalau awak nak belajar menulis karakter dia sangat-sangat complicated. Laosha belajar kat Beijing 5 tahun pun nak buat tesis tulis karakter, tahu awak faham tak dia punya struggle dia tu. Memang take time lah nak learn because dia ada stroke order dia. Ada stroke order dia. Which is kena ikut step lah. Yang ni dulu baru pergi yang ni macam tu. Macam mana Laosha hafal? Laosha bagi untuk siapa yang nak belajar karakter. Awak boleh belajar hafal ikut stroke order. Hari-hari praktis satu karakter 5 kali. Cari buku petak zaman dulu. Matematik petak. Tulis 5 kali. Tu awak boleh ingat lah. Ada orang belajar sendiri. Okay. This one pula. Kalau nak kenal lelaki kan. Nak kenal lelaki. Badan lelaki tegap tak? Straight tak? Straight kan? Siapa tak? Straight lah. Perempuan dia macam S sikit kan? Macam gitu. Okay. Lelaki straight lah badan dia. So awak tengok tak karakter dia macam ni kan? Cara Laosha belajar dulu, Laosha letak kepala orang kat sini. Laosha letak tangan dia macam tu. Yes. So Laosha kata, okay lelaki. Laosha jumpa karakter ni lelaki. Gitu. Manakala perempuan pula. Okay. Ini adalah kaki dia. Bila dia duduk, dia akan letak kaki dia macam ni. Dia akan silang kaki dia macam ni. Betul atau tidak? Betul. Okay. Complicated tak? Karakter dia? Sebab itulah perempuan complicated. Jangan kecam Laosha. Tak adalah. Guru aja. Okay. Mimai. Tak adalah cara untuk bagi Laosha tu cara untuk awak ingat lah. Hopefully dapat ingat lah. So, apabila awak jumpa saja karakter macam ni kat luar sana, ni perempuan, girl, jumpa karakter ni kat luar sana, ini adalah for Woman. perempuan. Untuk perempuan sahaja. Karimah? Okay. Contoh karakter ni. Okay, karakter ni. Ni adalah mama. Siapa mama? Agak-agak. Ibu. Yes. Bila awak tengok ibu, nampak tak karakter kat depan dia? So ibu tu bukan lelaki, ibu tu perempuan. Okay, Karimah. Okay, hopefully fahamlah perbezaan. So dia lelaki, dia perempuan. Okay, how? Kalau dah faham, Laosha nak ajar this part pula. Okay, ni Laosha bagi tahu perempuan kan? Yes. So perempuan ni, karakter ni, dia ada nama dia. Kita panggil dia Ni. Yes. Ni maksud dia perempuan perempuan. Nan maksud dia lelaki. Okey. Sekarang Laosha tanya awak. Kalau orang perempuan kita panggil apa? Niran. Itu markah untuk awak.
Orang lelaki Run. non-red. Okey, itulah awak punya gender awak. Gender. Neuron non-red. Okey. Ni baca elok. Siapa tak muncung mulut kan lain maksud dia. Run. Ni Ni. salah. Ni. Ni betul. You. Run. Okey. Betul. Okey, kalau awak baca dua ni betul. Ni ataupun ni betul. Kalau awak baca new salah. Kenapa? Lembu. Lembu kau. Dia tak jadi orang perempuan, dia jadi orang lembu. Awak orang perempuan ke orang lembu? Macam gitu. Mimbai Mang? Mimbai. Okey, how? Lah. Boleh tunjuk lagi sekali tak macam nak sebut tu perempuan Okey. tu. How lah. Untuk perempuan, mulut kena muncung lah. Ni, Ni. niren, niren. Run. In case, Laksha bagi tahu mana-mana huruf U yang ada mata, kalau awak tak dapat sebut sila baca sahaja huruf I. Orang memang faham awak tak boleh sebut huruf U tu. Niren. Run. Kaimah. Run. Okay, Okay. This one sangat important sebab sekarang awak dah boleh travel kan? Okay. So Laksha, kalau boleh nak awak kenal karakter ni lah sebab sepanjang Laksha duduk kat China, Laksha dah 2-3 kali salah masuk tandas lelaki. Masa mula belajar, first year. Why? Because Laksha tak belajar lagi karakter tu. Tak belajar lagi karakter tu. Main masuk je. Sebab dekat China, Jonggot, tak ada ni gambar-gambar orang ni. Semua ni letak karakter. Laksha mana satu perempuan, mana satu lelaki. Saya error, masuk dulu. Okay, macam gitu. Okay, so lelaki pula nak kenal ni, Laksha minta maaf sikit bagi pihak lelaki lah. Okay, yang ni, karakter ni dibentuk daripada lelaki punya kemaluan lah. Lelaki punya kemaluan. Okay, so kalau awak nak kenal karakter, senang. Awak nampak je. Awak tengok boleh nampak. Mimbai Mang? Itu cara nak kenal. Okay, so best lah belajar karakter. Cara macam salah silah dibentuk karakter zaman apa? Paleolitik, Neolitik. Okay. Lah. Yang tadi semua jelas ke? Mimbai Mang? Mimbai. Okay, Alhamdulillah Mimbai. Kalau Mimbai Laksha minta kerjasama semua, awak nak minum air ke, awak nak makan ke, buat je sambil-sambil. Jangan tidur je. Okay. Laksha nak masuk kepada grammar part yang agak best juga ni. Okay, iaitu na. Sekali once nama na pun datang. Na, ya bang? Macam gitu. Okay, na dekat sini membawa maksud which. Ataupun kalau yang nak translate bahasa Melayu, boleh translate yang mana. Nak. Which. Ataupun yang mana. Okay, Laksha nak bentukkan dia jadi satu cerita ni. Nak dengar tak cerita dia? Yang mah? Yes. Okay lah. Cerita dia macam ni. Ini adalah Encik Na. Encik Na disuruh maknya cari bini. Suruh cari bini. So Encik Na kata, okeylah saya pergi cari bini. So dia berjumpa dengan 4 orang perempuan. Yang pertama sekali dia jumpa dengan girl. So girl ni dia adalah general, bukan general manager tau. Dia adalah orang panggil apa general word lah. Which is huruf ni dia boleh digunakan untuk penjodoh bilangan yang sangat-sangat general. Okay, faham. Girl, kalau nak guna dia digunakan sebagai measure word tau. Measure word. Asya, apa benda pula measure word? Penjodoh bilangan. Okay. Apabila Laksha kata dia general, dia boleh jadi digunakan penjodoh bilangan untuk benda hidup, boleh digunakan untuk benda tak hidup. Sebagai contoh, sebatang pen, seorang cikgu, seorang budak, sebentuk cincin. Mimbai Mak? Mimbai. Semua boleh guna girl. Okay. Lah, sebagai contoh girl ni, apabila dia berjumpa dengan Na, dia pun jadi couple dua tu. Sekarang apa yang awak kena faham? Jumpa dengan Na jumpa dengan ge, ben, buah, li, gabungkan dia.
Jadilah dia naga. Naga. Bukan naga dalam phrase awak tu. Naga. 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 Yes. Maksud dia yang mana satu ataupun which one. Yang mana satu ataupun which one. This one ada dekat muka surat 4 Bila Osha buka dia dulu satu-satu. Okay. Naga. Yang mana satu, which one. Okay, sebagai contoh kalau awak nak tanya, cikgu yang mana satu? Macam mana tu? Naga lao shi. Very good. 10 markah. Naga lao shi. Cikgu yang mana satu? Letaklah lao shi tu kat belakang. So apa yang kita faham kat sini? Nouns ataupun objek di belakang. Okay, mimbai ma? Mimbai. Okay, selagi. Tolong buat lao shi satu lagi contoh. Pen yang mana satu? Pen yang mana satu? Naga bi. Yes, very good. Naga bi. Pen yang mana satu? Okay. Ingat Lausha bagi tahu, tuliskan contoh satu grammar, dua contoh ayat. Satu grammar, dua contoh ayat. Supaya awak lebih faham. Kalau orang yang mana tu naga kan. 10 markah untuk awak. Okey. Lah kita pergi kepada yang kedua pula lah. Yang kedua, burn. Burn. Okay. Burn ni ada dua maksud. Satu maksud dia bawah dawaha ataupun stupid. Itu maksud burn. Contoh, ni hurt burn. Awak sangat kat belakang. Okey. Okey, so dekat sini burn, kita tak nak burn yang tu. Burn dekat sini digunakan sebagai measure word, act as a measure word. Penjodoh bilangan juga. Tetapi, ulang suara, tetapi dikhususkan untuk buku sahaja. Bukan buku, jenis-jenis buku sahaja. Jenis-jenis buku sahaja. Sebagai contoh, novel, buku cerita, buku tulis, kamus, dictionary, majalah, macam-macam lagi lah. Jenis buku yang tebal tau. Kalau macam surat khabar tak declarekan sebagai buku lah. Okay, so dekat sini kita tengok, gabungkan perkataan tu. Na, burn. Tadi dah belajar buku kan? Buku tu apa? Shoe. Yes, very good. Na, burn, shoe. Buku yang mana satu? Which is mean awak nak cari buku Mandarin edisi yang ke-5. Tapi orang tanya awak buku yang mana satu lah. Na, ben, shu, buku yang mana satu. Okay. Kak Imam, faham nak bentuk ayat dia tu dulu. Faham yang tu dulu. Na, ben, shu, buku yang mana satu. Contoh kalau awak tak nak guna buku, awak juga boleh ubahkan tempat ni kepada novel. Novel kita panggil dia xiao shuo. Xiao shuo. Xiao shuo novel. Okey. Untuk burn, itu sahajalah contoh burn. Kalau Lausha nak tanyalah, contohlah buku ni kan, tiba-tiba awak lupa penjodoh bilangan untuk buku burn. Boleh ke tidak awak nak guna ge? Naga shu? Boleh. Kenapa boleh? Itu cuma kai. General. Umum. Semua boleh guna. Very good. Okay. Senang kan? Lupa penjodoh bilangan dia, ambil yang general. Naga shoe. Tapi awak disarankan, diadviskan, ingatlah. Okay, how? Like we go to the next one, iaitu guo. Guo dekat sini means country, negara. Negara. So dekat sini bila awak tambah na, guo, maksudnya orang tanya awak daripada negara mana? Bila tanya guo, negara Lausha ulang balik, negara, bukan negeri, bukan tempat. Negara. Na, guo. Okay. So normally dia akan tambah dengan kerakyatan kat belakang. Dia tak tambah dengan ren. Nagoren. Contoh, ni Nagoren. Awak negara mana? Awak orang negara mana? So jawapan awak should be Malaysia. Malaysia ren. kena ada ren lah. Okay. Ataupun
Kalau awak tak nak letak apa-apa kat belakang, awak pun boleh guna juga Nagua. Boleh guna Nagua. So bila ditanya Nagua, jawapan awak akan jadi Malaysia. Tak ada ren lah. Okay, Mimbai memang. Bye. Kenapa? Dia tak tanya awak orang negara mana, dia tanya negara mana. Okay. Jelas Lausha, Ya? kalau Malaysia Gua tu boleh ke? Tak Bukan. boleh. Okay. Berbeza dengan Chongguo, Zongguo. Sebenarnya kan nama negara, satu negara ni kan, dia diambil daripada bumi, dia diambil daripada kedudukan negara tu, dia diambil daripada maksud-maksud yang sedap dan macam-macam benda lagi. Sekejap, Lausha minta silent kan siapa yang ada anak dekat belakang? Tolong silent kan? Mute kan? Okay, sis yang ni. Contoh, Zhongguo, China. China kan berada dalam peta, dia berada tengah-tengah, betul tak? Tengah-tengah. So Zhong kat situ membawa maksud middle, tengah-tengah. So Zhongguo, middle, tengah-tengah negara. That's why dia guna Zhongguo. Supaya orang tahulah. Okay, macam Malaysia diambil daripada bunyi. That's why dia jadi Malaysia. Okay, ada je banyak negara yang diambil pada bunyi lah. Contoh, Australia, dia ambil Australia. Indonesia, Indonesia. Macam gitu. Okay, lah. Ada macam Xianggang. Okay, Xianggang. Xianggang tu adalah dekat mana port? Satu port lah. Dekat Hong Kong. Yes. Xianggang adalah Hong Kong. So, Xianggang tu kenapa dia guna nama yang macam pelik sangat tu? Xiang maksud dia hidup. Gang adalah port. So, maksud dia port yang hidup. Satu pelabuhan yang hidup. Nampak tak? Setiap negara tu dia ada tau maksud dia tersendiri. Dia ada satu maksud lah dia. Macam tu juga. Okay. Jom kita pergi pada yang keempat pula Keempat pula. Syah kalau cerita tak cukup ni. Biasalah. Ni sejarah A tau. Senang nak belajar ni. Jom kita pergi nombor 4 pula. Li iaitu mana? Dekat sini kalau awak tambah nali, dia terus membawa maksud di mana ataupun di manakah. Ataupun direct translate dia where. Nak senang awak boleh guna ayat ni Zaid nali. Ni Zaid nali. Awak di mana? Di mana? Di Zaid nali. Awak pun kasihlah pick up line sikit dekat dia. Di hati. Ya, pandai boleh baca Lausha. Penthouse. So bila awak pick up line, awak pun tulis Wo Zaid. Ni awak. Saya di awak. Sin hati. Li dalam. Saya di awak dalam hati dalam. Saya dalam hati awak. Inside your heart. Macam gitu. Ni nak pick up line kan. Okay. Ni Zaid nali. Nali ni okay. Kalau awak nak tahu, dia ada satu lagi nak panggil dia. Di manakah ni ada satu lagi nak panggil dia, iaitu nar. Okay. Dekat Beijing, okay, Lausha study dekat Beijing tau. So dialect dekat Beijing dia mesti ada R dekat belakang. Semua R. Zaid nar, ni aku nar, cepat lama. Gamma. Ni Yokwar ma, semua R dekat belakang. So, apabila awak exam nanti, awak tahu kan soalan datang daripada capital of yes, which is Beijing lah. Capital of China tu which is Beijing. Dekat situ dia akan gunakan nar. Ni Zaid nar. Awak akan dengar perkataan nar instead of nali. Okay. Sebab soalan daripada Beijing. Okay, sampai sini ada soalan tak? Yowen Tima. Yo. Okay, how lah kalau tak ada soalan, Lausha nak pergi pada contoh dekat awak punya nota tu lah. Okay, kalau tengok kat situ ada beberapa contoh dekat sini. Okay, seperti yang Lausha dah bagi tahu tadi lah.
Na benshu. Nombor 1. Na benshu letak je kat belakang. Apa maksud dia ya? Yang mana Banyak satu? buku. Buku yang mana? Oh, yang mana Yes. satu? Buku yang mana satu? Lao Shi, kalau awak nak Apa? ke mana? Lao Shi, ni yao qu nar ataupun ni yao qu nali? 你要去哪 Yao 里？ qu nar ataupun yao qu 要 nali? 去哪？ Shi. Yes. Okay, and then number 2. Naga ren, maksud dia? Siapa itu? Masa apa? Yang mana satu? Orang yang mana satu? Orang yang mana satu? Awak nak cari ahli. Orang yang mana satu? Okay. Lai, Tisan. Ni shi na guo ren. Ni shi na guo ren. Awak ialah negara apa? Orang negara mana? yes, orang negara mana? Orang negara mana? So dia tanya mana? So awak kena bagi tahulah. Malaysia. Malaysia ren. Ya. Yes. Kenapa letak ren kat belakang tu? Sebab dia tanya Tanya soalan. Okay, and how? Very good. Jelas tak semua? Mimbai, Mak? Malaysia nak Mimbai. Mimbai. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau sebenarnya kan grammar dia tak susah tau. Asalkan awak faham, senang je. Dia jadi senang. Benda yang susah jadi senang je. InsyaAllah. Okay lah. So ini adalah sedikit latihan untuk awak semua. Okay. Practice make perfect. So practice. Tak buat tak perfect lah awak. Muka surat 5. Okay. Okay, tak apa sedih. Meguansi. Okay, so kat sini awak kena pilih sama ada Shay ataupun Na. Cuba buat. Cuba buat and tengok. Faham ke tidak soalan tu dia tanya apa? Ni dia Okey. hanya Laoshi. Nah. Saya Mak. Ye. Bagi. Okay, jawab kat rumah tau. Cik Lausha saya memang duduk kat rumah. Oh. Okay, jawab lepas kelas Muka surat 5. Okay, how? Lah kita pergi pada contoh seterusnya pula. Contoh. Grammar seterusnya iaitu the. The ni dah belajar tapi Lausha nak emphasize lah kegunaan dia untuk apa. Punya. The boleh translate kepada Ya. punya. Dia nak more kepada possession lah. Orang punya barang hak milik tu. Okay. Cari dalam ayat tu the. Lagi tak jumpa cari. Okay. Bulatkan dia. Okay lah. The first part yang Lausha nak awak tahu. The. Okay, the membawa maksud punya. So bila awak cakap the, siapa punya benda? Awak kena declare lah benda tu hak milik siapa. Contoh. Okay, ini adalah dia punya grammar dia Okay. Orang. The. Benda. Orang, the, benda. Normally benda kat sini Lausha akan buat tanda shenme tau. Shenme. Lausha akan tulis shenme. Maksud dia apa? Objek lah. Nak senang awak nak tulis O pun boleh. Tak ada masalah. Objek. So siapa punya benda apa? Okay, sebagai contoh. A punya pen. Okay, boleh tak bagi Lausha ayat dia? A. Yes. A, the B. The B. Yes. Maksudnya A punya A punya pen. Kan. So pen tu hak milik A. Okay. Kalau susah Lausha tak abu kat sini. Ambil abu. So pen tu milik Abu. Pen tu milik Abu. So bila awak nak buat ayat Abu Dhabi. Jadilah Abu Dhabi. Abu Dhabi. Okay, Karimah. Ye. Okay, tu nak declare possession someone lah. Okay, contoh ayat yang pertama. Li Yue shi wo de lao shi. Apa maksud dia? Wet. Yalah. Ibu saya. Cikgu. Saya, Saya punya Lausha. yes, saya punya cikgu. Li Yue ialah saya punya cikgu. Tolong direct translate dia. Okay, lah tengok contoh yang kedua pula. 这是我的书. Maksud dia? Ini adalah saya buku saya. Ialah saya punya buku. Ialah saya punya buku. Wait, this is my book. Tu maksud dia. Karimah. Ye. Okay, tengok ayat ketiga. Ada the ke tak ada?
Tak ada. Tiba-tiba tak ada de. Ambil B masing-masing. Ambil B awak. Bukan pergi cari B awak buat keluar sini. Ambil B awak. Okey. Sila bulatkan ataupun gariskan dekat situ. The can be omitted. Allah, apa kejadah pula omitted tu lah. Okey. Omitted tu maksudnya boleh diguna. Boleh juga buang lah. Tak ada bukan. Okey. So untuk perkataan the, awak boleh baca dia the yang dalam English punya the tu, The. ataupun awak boleh baca dia de the. Okay. Leh, dekat sini Lausha nak bagi tahu kenapa dia tak ada kat sini. Dia boleh omit tau, dia boleh dibuang. Dengan syarat dekat belakang dia tu adalah manusia. Dekat belakang dia tu adalah manusia. Tong sui. Benda hidup lah. Okay, tong shui dekat sini means pelajar. Tong shui classmate. Classmate. Tong sui. Sia-sia lah hidup. Rakan awak. Rakan pelajar, Sia-sia classmate. lah. Okay, Mak yang melawan. mana-mana. Okay, classmate. Mampus lah. Manakala pengyo. Mak pun dia dah ke. Kawan. Rakan lah kawan. Okay, sekarang dia tulis. 他不是我同学. Dia bukan kawan, dia bukan classmate saya. Ni baru awak boleh translate. Wah. Ni boleh translate saya, awak tak nak guna punya tadi tu. 他是我朋友, dia ialah kawan saya. Macam gitu. Mimbai mak? Mimbai. Buang jeda, bila buang jeda, dia more kepada my. Ataupun dalam bahasa Melayu, ku lah, ku. Kawanku, rakanku, macam itu. Mimbai mak? Mimbai. Okay. So dekat sini Lausha nak awak take note this part. This part yang paling penting, iaitu penggunaan the, dia boleh digunakan dan boleh diomitkan hanya untuk 20. orang sahaja. Benda lain tidak boleh. Sebabnya apabila awak letak contoh 我的笔, betul tak ayat ni? Saya punya pen. Betul. Pen tu pen saya. Apabila awak guna saja 我笔, maksud awak pen. Awaklah pen. Mimbai mak? Mimbai. Beza dia. Okey, jelas Jelas. Okey. Lah, jom kita pergi kepada grammar number 7 pula. Yang ni senang je. Okey, na. Na dah belajar tadi kan? Apa maksud na tadi? Yang ambilkan handphonenya. Okay, ni sambil Lausha Bawah. belajar ni, awak buka sambil-sambil tu student portal untuk isi attendance. Okey, pula. So dekat sini pula ni, awak kena letak dia di belakang. Di belakang sekali. Syarat penggunaan na adalah satu, ada statement. Satu lagi, kena ada question. Dua sahaja syarat dia. So, bila awak tanya, awak kena keluarkan satu statement dulu. Which is mean, sebagai contoh, 我叫菲菲老师. Saya dipanggil Cikgu Fefe. Itu adalah statement Lausha. Statement Lausha. Ayat penyata Lausha lah. So Lausha nak tanya orang. Bila Lausha nak tanya orang, barulah Lausha boleh tanya. Nina membawa maksud. Lausha tanya apa? Lausha tanya nama dia lah. Secara otomatik awak faham Lausha tanya nama awak. Okey. Mimbai mak? Mimbai. Satu lagi, kena ada question, soalan. Which is mean soalan ni adalah awak bertanya dan bertanya dan bertanya lah. Sebagai contoh, 你叫什么名字? Orang tu pun jawab, 我叫 Nora. And then Nora pergi tanya pula sebelah sana, 你叫什么名字? And then orang tu pun jawab, 我叫 Izzah. And Izzah pula pergi tanya, Nina? Ada pergi tanya Nina, maksud Izzah panjang sangat ayat dia. Nina, macam tu je. Mimbai mak? Mimbai. Ini adalah ayat untuk orang yang malas. Bye. Jangan risau, Lausha pun malas juga. Lausha pun ada Nina. Okey, Khairi mak? Keye. Okey, so bukan semua Nina awak boleh guna Tana, Wana, macam gitu. Boleh tukar dia punya noun kat depan tu. Contoh Izzahna, Hanisna. Mimbai mak? Mimbai. Okey, tu kacang je.
明白 Jelas mas, sekarang Lausha bagi contoh tau. Lausha nak tanya siapa yang kena kat Lausha. 我是中国人. Okay, Hani Safia, ni ne? 我是马来西亚人。 Tepuk tanganlah kita junction, boleh. Good job. Okay, jelaskan. Yes. Okay, kita belajar melalui contoh lagi senang sebenarnya. Okay, tambah lagi. Sila buat muka surat 6. Ni untuk latihan dua grammar tadi lah. De dengan ne. De dengan ne. Okay. So Lausha tak naklah betul dengan tak betul sangat. Lausha nak awak faham sebenarnya ayat tu dia tanya apa. Okay. So the last part adalah kita punya conversation je lah kat sini. Okay, untuk conversation ni Lausha perlukan 2 orang. Siapa nak buat conversation dengan Lausha? Semua tak berani. Siapa nak buat conversation dengan Lausha? Tak ada orang lambat habis. Okay, Jihan. Lausha nak jadi Sanmei. So Jihan kena jadi Xiaoming lah. 可以吗？可以好，来，你是老师吗？我不是老师我是学生你是马来西亚人吗？我不是马来西亚人我是中国人哦，对不起。没关系 Very good lah, kita bagi junction gulik-gulik. Okay, good job. Sekarang Lausha nak tanya satu benda. Lausha dengan Jihan bercakap tadi tu kan? Awak semua faham tak kita tanya apa tu? Bercakap pasal apa? Faham.明白 Imbai ma? Imbai. Okay, very good. Very good. Terima kasih sia-sia Taja. Terima kasih sebab faham. Okay, so Lausha macam tenang tidur sikit malam. Nampak tak? Ikut Lausha berbala macam gitu. Okay. Tak habis puji diri. Okay, ni是老师吗? Awak ialah cikgu ke? 我不是老师, saya bukan cikgu. Saya ialah pelajar. Awak ialah orang Malaysia ke? Oh, saya bukan orang Malaysia. Saya ialah orang China. Sorry. It's okay. Okay. Best kan? Best tak? Boleh faham teks? Best. Yes. best Yes. So, awak punya kerja pergi faham teks ni pula lah. Muka surat 8. Okay. Kalau dah faham, good job. Nice. Okay. So, semua dah buka student portal masing-masing? Haula ma? Haula. Okay, kalau haula, sekarang Lausha nak ambil foto dengan semua ramai betul tak buka video ni. Buka sekarang video. Okay. Lausha nak awak semua buat apa buat love lah, buat love macam ni. Okay, ready Dalam kiraan, okay, siapa nak tak love Lausha satu? Okay, dalam kiraan 1, 2, 3. Semua kena cakap cheers. Cheers dalam Mandarin cheese. Okay, Lausha dah ambil gambar dah, turunkan love tu. Okay, Lausha nak bagi student nombor student photo. Apa Lausha? Belum buka lagi. Belum lagi, Hai Mei. Maaf, saya punya video problem. Okay, kalau tak apa Lausha mimbat. Okay, Lausha tunggu Lausha bagi masa 1 minit. Buka cepat. Okay. Okay, dah kan semua? Allah Yang mana belum tadi dah Haula. Okay, lah. Kalau macam tu, sila isi awak punya nombor OTP dekat situ. Nombor OTP awak ialah 104043. 104043.
104043. Dapat?